Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan buat ulang kaji berkenaan bab 3.2 iaitu hujah. Kita dah masuk sebelum ni bab ni, tapi saya dapati ramai yang ada masalah dalam hujah berbanding penyataan. So hari ini kita akan buat revision ulang kaji berkenaan bab ini 3.2 iaitu hujah. Sebelum kita masuk lebih mendalam berkenaan hujah, kamu mesti faham dulu apakah yang dimaksudkan dengan hujah. Okey, definisi bagi hujah, penghujahan ialah proses membuat kesimpulan berdasarkan pernyataan. Maksudnya kamu nak membuat kesimpulan daripada satu pernyataan yang kamu buat. Okey, contohnya kamu nak simpulkan bahawasanya kamu seorang yang pandai. Jadi kamu kena keluarkan satu statement. Contohnya, saya mendapat 100 dalam subjek matematik, maka saya seorang yang pandai. Kesimpulan kamu daripada pernyataan kamu pergi kepada sebuah kesimpulan. Maka proses itulah kita panggil penghujahan. Mesti ada pernyataan dan mesti ada kesimpulan. Okey? Dan kamu juga mesti faham apakah yang dimaksudkan dengan premis. Premis ialah satu maklumat awal sebelum satu kesimpulan dibuat. Macam ibaratnya satu pernyataan awal lah sebelum kamu nak buat kesimpulan. So kena ada premis. Dan penghujahan ni terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 premis. Daripada 2 premis sekurang-kurangnya baru boleh menghasilkan satu kesimpulan. Sekejap lagi kita tengok contoh. Okay. Alright, setelah kamu faham apakah yang dimaksudkan dengan hujah, kamu kena tahu bahawasanya hujah ini terdiri daripada 2 jenis. Yang pertama ialah hujah didaktif dan yang kedua ialah hujah induktif. Okey, apa maksudnya kita akan tengok satu-satu. Kita pergi dulu kepada hujah didaktif. Okey. Hujah didaktif ialah proses kesimpulan khusus yang dibina berdasarkan premis yang umum. Okey, maksudnya kamu membina satu kesimpulan khusus berdasarkan satu premis yang umum. Maksudnya daripada sesuatu yang umum pergi kepada kesimpulan yang khusus. Nak senang faham, kamu ingat umum kepada khusus. Itu maksudnya hujah didaktif. Daripada perkataan didak, daripada umum besar kepada satu yang spesifik. Okey. Alright, next ialah hujah induktif. Apa maksud hujah induktif? Ia ialah proses kesimpulan umum yang dibina berdasarkan premis yang khusus. Ini maksudnya kamu membina satu kesimpulan yang umum daripada premis yang khusus. Ataupun nak mudah faham, kamu ingat daripada sesuatu yang khusus kepada umum. Kalau didaktif tadi daripada umum kepada khusus. Induktif pula khusus kepada umum. Ingat keyword dia ialah induce. Induktif daripada sesuatu yang sikit, yang spesifik kepada yang general. Okey. Okey, so apa yang umum, apa yang khusus? Iaitu pernyataan tu. Kita kena tengok dulu, kita kena tentukan sesuatu pernyataan itu umum ataupun khusus. Baru kita boleh tentukan satu jenis hujah tu hujah induktif atau hujah didaktif. Okey? Alright, kita akan tengok contoh macam mana kita nak tentukan sesuatu pernyataan itu ialah pernyataan yang umum atau pernyataan yang khusus. Okey? So, ini adalah beberapa contoh untuk kita nak tentukan sesuatu pernyataan itu umum ke khusus. Apa maksud umum, apa maksud khusus? Okey, kita tengok kepada contoh yang pertama. Contoh yang pertama. 5 ialah nombor ganjil. Okey, kita nak tahu sekarang ni ayat ni, pernyataan ini adakah dia pernyataan yang umum atau pernyataan yang khusus. Kita tengok. 5 ialah nombor ganjil. Maksudnya dia telah spesifikkan bahawasanya 5 itu ialah nombor ganjil. Jadi, pernyataan ini adalah pernyataan yang khusus. Okey? Okey, next. Contoh yang kedua. Semua nombor ganjil berakhir dengan digit ganjil. Okey, tengok tak? Dia umumkan, dia bagi tahu secara umum semua nombor ganjil.
Maksudnya boleh jadi 1, boleh jadi 2, boleh jadi 3. Dia umumkan, dia tak spesifikkan mana-mana nombor ganjil. Biasanya penyataan yang umum ni dia ada perkataan semua. Yang itulah, dia tak spesifikkan kepada nombor-nombor yang tertentu. Maka semua nombor ganjil berakhir dengan digit ganjil, pernyataan ini adalah pernyataan yang umum. Okay. Alright, next. Nombor 3. 22 ialah nombor perdana. Nampak tak? Dia dah spesifikkan nombor 22 itu ialah nombor perdana. Maka ini ialah ayat pernyataan yang khusus. Okay, next. Nombor 4. Sudut A ialah sudut yang lebih daripada 90. Okay. Ayat ni, pernyataan ini, dia tak umumkan sudutnya berapa. Tengok, sudut yang lebih daripada 90. Maksudnya kat situ boleh jadi 180, boleh jadi 270. Dia tak spesifikkan kepada berapa. Dia letak ayat yang umum, iaitu sudut yang lebih daripada 90. Maka ayat itu, pernyataan itu ialah pernyataan yang umum. Okay. Alright, nombor 5. Jarak ke kedai Pak Aman ialah 5 km. Okay, so dia telah spesifikkan kepada 5 km, maka ia adalah pernyataan yang khusus. Okay, next. Jarak ke kedai Pak Aman ialah kurang dari 5 km. Nampak tak dia letak dekat situ? Beza dengan contoh nombor 5 tadi. Nombor 5 dia dah nyatakan 5 km. Nombor 6 tu dia cakap kurang daripada 5 km. So boleh jadi 4, boleh jadi 3, boleh jadi 2, boleh jadi 1. Dia tak spesifikkan. Maka pernyataan yang nombor 6 ni ialah pernyataan yang umum. Okey, jadi penting untuk kita tahu, kita nak bezakan pernyataan itu umum atau khusus. Sebab bila kita tahu pernyataan itu umum atau khusus, kita boleh tentukan hujah adalah jenis deduktif atau induktif. Ingat tadi, kalau hujah tu satu hujah yang deduktif, ia adalah daripada umum kepada khusus. Dan kalau induktif tadi, daripada sesuatu yang khusus kepada umum. So it's very important untuk kamu tahu perbezaan pernyataan itu sama ada dia umum atau khusus. Lepas ni kita akan tengok contoh untuk nak bagi lagi nampak jenis-jenis hujah ni. Okay? Okey, kita tengok contoh hujah ini. Segi empat sama mempunyai 4 paksi simetri. Pentagon sekata mempunyai 5 paksi simetri. Maka semua poligon sekata N sisi mempunyai N paksi simetri. Okey, first kita kena keluarkan dulu premis 1. Okey, iaitu segi empat sama mempunyai 4 paksi simetri. Ini adalah premis 1. Kemudian kita keluarkan apa kesimpulan bagi hujah ini, iaitu semua poligon sekata N sisi mempunyai N paksi simetri. Maka itu kesimpulan bagi hujah ini. Alright, then kita kena tentukan pula premis itu sama ada khusus atau umum. Maka segi empat sama mempunyai 4 paksi simetri itu adalah khusus. Dan kesimpulannya ialah kesimpulan yang umum. So, daripada khusus kepada umum, tadi kita kata ia ialah hujah induktif. Maka hujah ini ialah hujah induktif sebab daripada khusus kepada umum. Okey. Okey, kita tengok pada contoh yang kedua. Hujah ini, semua murid 4 ikhlas mendapat A dalam ujian matematik. Amin. Camelia murid 4 ikhlas. Kesimpulannya, Camelia mendapat A dalam ujian matematik. Okey, first kita kena keluarkan premis 1, pernyataan 1, iaitu semua murid 4 ikhlas mendapat A dalam ujian matematik. Itu ialah premis 1. Kemudian kita tengok pula pada kesimpulan bagi hujah ini, iaitu Camelia mendapat A dalam ujian matematik. So, ini ialah kesimpulan. Kemudian kita kena tentukan premis itu jenis pernyataan yang umum atau pernyataan yang khusus. So, semua murid 4 ikhlas mendapat A dalam ujian matematik. So, kebiasaan kalau ada ayat semua ni, itu ialah pernyataan yang umum. Okey, kita tengok pada kesimpulan pula. Kesimpulan itu sama ada ayat yang umum atau khusus.
Ia ialah pernyataan yang khusus. Jadi, kita tengok tadi kan, maksud dia kalau sesuatu itu daripada pernyataan yang umum kepada kesimpulan yang khusus, maka itu ialah hujah jenis didaktif. So, hujah ini hujah didaktif. Okay. Okey, jadi saya harap semua faham dan dapat membezakan antara hujah didaktif dengan hujah induktif. Okey? Okey, jadi kalau kamu ada sebarang soalan ataupun tak faham, maka boleh kamu nyatakan di bahagian komen, dan kalau kamu faham pun kamu nyatakan di bahagian komen. Okey? Terima kasih kerana menonton. Terima kasih. Assalamualaikum.